Kan minggu lepas kita ada jumpa R1, R2, R3 dia jadi fake out. Tapi sebelum jadi fake out tu saya ada bagi tahu kat korang, dia boleh juga terus jatuh ke bawah. Dan R1, R2, R3 tu kalau korang tengok betul-betul, kepala dia sama aras, ataupun kita boleh panggil dia sebagai triple top juga. Tapi macam mana kita nak bezakan dia fake out ataupun triple top adalah kita tengok pada ketinggian dia. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi kembali lagi kita di segmen siri belajar forex yang disponsor oleh broker Hawk Forex. Kalau korang nak support kita punya sponsor, korang boleh register account melalui affiliate link di bawah dan boleh WhatsApp admin saya untuk confirmkan korang tim Hanzo ataupun tidak. Dan tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sambung pembelajaran kita. Jadi minggu lepas kita punya nota terhenti dekat sini. Kalau structure breaker adalah signal pertukaran trend yang kuat, boleh ke kita buy di paras low range previous extreme macam dekat sini? Boleh tak kita buy terus dia naik atas? Dalam fenomena kejadian sesebuah structure breaker, ada sejenis chart pattern yang menjadi satu entiti tunggal yang dapat dijadikan sebagai panduan untuk menangkap pergerakan awal sebelum terwujudnya trend yang baru. Chart pattern ini amat digemari oleh trader supply and demand alaf baru sehingga dijadikan kayu ukur untuk menjadikan sesebuah entry signal yang terwujud layak di full margin ataupun tidak. Kefahaman yang hadir daripada pembentukan chart pattern ini telah melahirkan ramai super sniper dalam kalangan trader supply and demand dari kalangan rookie sampailah ke master. Chart pattern ini juga merupakan jalan pintas untuk mendapatkan zero float entry tanpa terlebih dahulu menguasai 5 elemen dalam supply and demand. Walaupun chart pattern ini sangat powerful dalam trading, ia bukanlah sebahagian daripada topik perbincangan kita hari ini. Pada bapak kau. Sebelum kita pergi ke pattern yang super awesome itu, kita akan membincangkan terlebih dahulu berkenaan pattern triple top dan triple bottom. Jadi untuk membincangkan kita boleh buy ataupun tidak, kita akan cerita berkenaan pattern Holy Grail tadilah yang kita cerita panjang-panjang. Tapi sebelum kita nak buy tu, ada lagi satu peluang untuk entry menggunakan pattern triple top dengan triple bottom. Jadi kita akan belajar pattern ni terlebih dahulu. Okey. Jika double top atau double bottom mempunyai price cycle A, B, C, D, maka triple top dan triple bottom akan mempunyai price cycle A, B, C, D, E, F secara umumnya. Jadi kalau korang tengok kat sini ada satu pattern double top, so dia punya price cycle adalah A, B, C, D, ataupun daripada first top ke neckline, kemudian ke second top, dan daripada second top kembali ke neckline. Tapi untuk triple top pula, kalau korang tengok dekat sini, dia ada A, B, C, D, E, F, ataupun daripada first top ke neckline, kemudian second top kembali ke neckline, kemudian dia melantun lagi, maksudnya neckline tu tak dapat dipecahkan, dia melantun kembali ke point first top. First top, second top samalah, dia dalam top yang sama, dan menjadi third top. Third top apa? Top yang ketiga. Kemudian kembali ke paras neckline. Nampak macam sama je kan? So dia tambah lagi satu je. Macam dekat sini double top, dia tambah lagi satu. Lebih kurang macam tu lah. Double top ada 2 top dia. Triple top pula ada 3 top dia. Lebih kurang sama, cuma dia tambah lagi satu top. Tapi untuk fungsi-fungsi istimewa dia kita akan bincang kejap lagi. Dekat sini saya sediakan juga gambar rajah double bottom. So dia ada A, B, C, D, ataupun daripada first bottom ke neckline, kemudian ke second bottom, daripada second bottom kembali ke neckline. So untuk triple bottom, price cycle dia adalah A, B, C, D, E, F, ataupun daripada first bottom ke neckline, kemudian second bottom kembali ke neckline, kemudian third bottom kembali ke neckline. Macam tu. So memang nampak lebih kurang macam sama lah, cuma dia ada tambah lagi satu bottom. Secara asasnya triple top atau bottom adalah sejenis pattern yang mempunyai 3 kepala dan 2 kaki. So triple top ni dia ada 3 kepala, 2 kaki. Kalau double top dengan double bottom tu dia ada 2 kepala, 1 kaki. Macam gambar rajah dekat sini lah. So untuk triple top ni tak kisah dia datang pada bawah ke atas ke, tapi korang kena confirmkan dia punya pucuk tu telah terjadi. Bila cerita pasal pucuk ni, cerita pasal apa sebenarnya? Sama macam yang saya cerita dekat topik double top tu berkenaan peak candle dengan base. Dia mesti 1:1 dekat kiri dengan kanan dia. Kalau korang dah lupa ataupun belum belajar lagi berkenaan cara nak mencari pucuk ataupun keliru berkenaan 1:1, korang boleh tengok video kat sini, ataupun dia ada keluar banner lah, dekat banner kecil tu korang boleh tekan, dia terus pergi ke video tu, ataupun korang cari video yang saya share dekat sini.
Belajar dulu yang tu, lepas tu boleh datang semula ke sini supaya korang tak keliru. Jadi kalau korang tengok kat gambar rajah ni, dia ada 3 kepala 2 kaki kan. So ni kepala pertama, kepala kedua, kepala ketiga. B ni adalah kaki pertama, D ni adalah kaki kedua. Dan ni adalah garis neckline dia lah. Neckline dia panjang sikit. So kalau double top tu, neckline ni dia terus pecah ataupun dia sampai kita punya TP lah. So untuk third top ni kita entry lagi. Maksudnya dekat second top kita dah close profit ataupun partial close. Kemudian dia kembali ke third top, kita akan add position ataupun re-entry. Okay? Okay. Jadi kalau kat dalam chart untuk triple top, rupa dia macam ni lah. So ni first top, neckline, second top, neckline, third top, kembali ke neckline. Jadi zone dia nak tanda macam mana? Kita akan tanda sama juga macam double top. Kita akan menggunakan peak candle ataupun base. Macam dekat sini kita ada base, so kita tandakan lah base kita. So ni kita punya entry, ni kita punya SL. So untuk triple top ni kita bukanlah ambil semaksimum mungkin lah macam sebelum ni kan. Untuk double bottom kita akan ambil base ataupun peak candle dekat neckline ni. Dekat sini pun kita boleh cari peak candle dengan neckline untuk mendapatkan zone neckline tu sendiri. Sebab kalau kita nak dia sharp-sharp datang dekat dekat line paling bawah ni, kadang-kadang dia tak sampai pun. So kita boleh tandakan zone macam ni untuk kita dapatkan second leg ataupun kaki kedua untuk triple top. So dekat sini ada kaki kedua dia. Kemudian dekat sini kita punya third top ataupun kepala kita yang ketiga. Kemudian dia pun buat penurunan. So ni adalah contoh untuk triple top dalam keadaan normal lah. Dekat sini pula adalah contoh untuk normal triple bottom. So kat sini ada first bottom, kaki dia pertama, second bottom, kaki dia yang kedua, lepas tu third bottom, kemudian dia pun kembali ke neckline. So kat sini kita ada base. Kalau ada peak candle kita boleh guna peak candle, tapi kat sini sebab dia break solid satu candle, kita akan menggunakan base dia dan kita boleh buat penarikan lah sampai ke sini dan menjadikan kita punya zone entry. Tu entry, SL just ni lah bawah daripada base tu. Kemudian TP kita kat mana? TP kita boleh ambil dekat base juga. Mana point yang paling rendah? Paling rendah pula, paling tinggi. Paling tinggi dekat sini. So kat sini kita nak ambil peak candle ke base. Kita ambil base lah. So ni zone dia. So ni adalah first bottom, lepas tu first kaki ataupun first leg dia, lepas tu second bottom, second leg, third bottom, lepas tu dia kembali ke neckline. Okay, ataupun dalam bentuk ABC, A, B, C, D, E, F. Simple kan? Kepala bapak kau. Dan berdasarkan buku teks, beginilah rupa triple top. Bila saya cerita berkenaan teori buku teks dengan reality, saya nak cerita berkenaan betapa susahnya kita nak jumpa pattern ni, sama seperti dalam buku teks. Tapi peluang-peluang untuk entry triple top tu ada, cuma dia wujud dalam bentuk yang sedikit lain dengan apa yang ditunjukkan dalam buku teks. So kita akan modify sikit apa yang ada dalam buku teks ni. Bermula daripada poin ni, saya akan bincangkan sesuatu yang mungkin tidak diceritakan di dalam buku teks dan lebih kepada pengalaman saya sepanjang saya menjadi seorang FTT ataupun ayat penuh yang glamorous serta awesome-nya untuk FTT ni adalah fake TikTok trader ataupun FTT. Okay? Pedih hulu hati. FTT tu bukanlah fake TikTok trader, tapi full time trader ataupun orang yang memang dia punya pendapatan daripada trading je lah. So macam saya dulu FTT, sekarang saya dah bukan FTT, saya part time trader, full time YouTuber. Nampak saya buat YouTube apa semua. So kalau income dia based on trading saja, dia memang FTT lah, full time trader. Memang dia trade je. Tapi penat lah shit, trade je. Sebab full time trader kan, memang dia kerja dia trade je. So penat. So macam Cikgu Mansur dia bagi tahu FTT ni lebih kepada free time trader. So dia ada free time dia trade. Kalau ada benda-benda lain dia nak buat, macam contoh Cikgu Mansur suka renovate rumah, dia buat sendiri semua rumah dia. Macam saya pula, saya suka main game, saya suka buat YouTube, saya suka bercakap depan kamera macam orang gila macam ni kan. Bodoh begitu. So saya adalah free time trader ataupun part time trader, di mana saya ada kerja-kerja lain juga yang saya buat. Tapi dulu memang saya full time trader. Cuma sekarang saya akan share dekat korang pengalaman-pengalaman saya jumpa triple top, tapi bukan dalam bentuk textbook yang seperti kita belajar selalu. Kalau kita Google apa semua, keluar bentuk triple top macam ni. So yang saya jumpa selalu dekat dalam chart, dia rupa dia lain sikit. So saya akan share sekarang. Seperti yang saya jelaskan di atas, triple top atau bottom adalah chart pattern yang mempunyai 3 kepala dan 2 kaki. Antara ciri istimewa triple top dengan triple bottom dan double top dan double bottom adalah kepalanya berada di paras harga yang sama.
namun tak banyak yang menceritakan berkenaan kedudukan kakinya. Kan minggu lepas kita ada jumpa R1, R2, R3 dia jadi fake out. Tapi sebelum jadi fake out tu saya ada bagi tahu kat korang, dia boleh juga terus jatuh ke bawah. Dan R1, R2, R3 tu kalau korang tengok betul-betul, kepala dia sama aras, ataupun kita boleh panggil dia sebagai triple top juga. Tapi macam mana kita nak bezakan dia fake out ataupun triple top adalah kita tengok pada kaki dia. Maksudnya adakah kita nak hold position ataupun tunggu dekat fake out, kita tengok pada kedudukan kaki dia. Kaki dia tu memainkan peranan penting. So cerita berkenaan kaki dia ni saya tak sure lah ada dalam buku ke tak. So apa yang saya tulis ni memang based on pengalaman saya, kena lipat, tertinggal entry, cut loss awal, benda-benda yang based on saya punya experience. Kalau korang nak ikut boleh ikut, kalau tak nak ikut pun tak apa, sebab benda ni tak ada macam kajian yang padu-padu lah, macam saintis, ada PhD apa semua. Saya ni manusia biasa. PhD saya based on saya punya experience, bukan pada kertas ataupun sijil. Kalau korang nak ikut boleh ikut, kalau tak nak ikut pun tak apa. Okay? So jom sambung. Untuk double top dengan double bottom mungkin mudah dikenal pasti kerana hanya ada satu kaki di paras neckline. Namun untuk mengenal pasti triple top ataupun bottom agak rumit kerana ia mempunyai dua kaki yang boleh terlajak engulf dan boleh juga gagal sampai ke neckline. Disebabkan ini, ia menjadi sukar untuk mendapatkan triple top dan triple bottom yang sebiji macam dalam buku teks. So dia boleh jadi macam ni, A, B, C, D. Dia engulf, dia macam terlajak daripada paras neckline dia. Lepas tu dia kembali ke E, lepas tu dia buat penurunan. Boleh ke kita panggil ni sebagai triple top? Boleh lah, sebab dia triple top, dia ada 3 kepala. Lepas tu dia ada 2 kaki, walaupun kaki dia panjang sebelah. Lagi satu gagal sampai ke neckline. Dia A, B, C, D, E. So ni boleh kita consider sebagai triple top tak? Dia ada 3 kepala, 1 kaki, lepas tu 1 kaki pendek. Tak boleh lah, dia sebab dia tak ada 2 kaki, dia kudung. Kalau kaki korang terlebih panjang, boleh terima lah. Mungkin lah korang pakai sebelah kaki pakai kasut, sebelah tak pakai kasut, macam tu. Tapi kalau dah macam ni memang kaki kudung, so dia tak ada 2 kaki. So ni macam ni tak boleh panggil sebagai triple top. Okay? Sebab dia tak cukup 2 kaki. Dia mesti 3 kepala, 2 kaki. Nampak? 3 kepala, 2 kaki. Kalau kita tengok dalam bentuk normal tadi, 3 kepala, 2 kaki. Maksudnya key dia mesti bersentuhan dengan paras neckline ni. So kalau contoh kalau contoh kita panjangkan sikit kat sini, lepas tu dia naik sikit, lepas tu dia turun semula. Tapi E ni kita akan alih dekat sini, D ni kita akan alih ke sini. Okay? So C ni kepala dia pelik sikit lah, kepala dia besar sikit, tapi dia ada 3 kepala. Daripada first top ke neckline, kemudian second top ke neckline, kemudian ke third top ke neckline balik. Barulah dia boleh jadi triple top, sebab ada 3 kepala, 2 kaki. Berapa kali saya ulang 3 kepala, Kepala bapak kau. 2 kaki. Okay? Demi memudahkan kita untuk mengenal pasti peluang untuk mendapatkan entry dari pembentukan triple top dan triple bottom, saya bahagikan klasifikasi. Betul ke ayat ni? Saya bukan cikgu bahasa Melayu tau. Saya YouTuber. So kalau salah boleh komen kat bawah. So saya baca je lah. Saya bahagikan klasifikasi kaki triple top atau bottom kepada 2, iaitu triple top atau bottom engulfing dengan triple top atau bottom in range. So hari ni jadi hari ni saya bagi tahu awal kita akan belajar triple top atau bottom engulfing terlebih dahulu, dan triple top bottom in range ni kita akan belajar minggu depan insya-Allah. Triple top engulfing ataupun triple bottom engulfing adalah variasi pattern triple top ataupun bottom yang mempunyai kaki kedua yang memecahkan paras harga kakinya yang pertama. So dekat sini ada 3 kepala, first top, second top, third top. Tapi dekat sini dia punya first leg telah dipecahkan oleh second leg. So ini namanya triple top engulfing reversal. Dan dekat sini pula first top, second top, third top ada 3 kepala dan 2 kaki juga. Dan kaki pertama dia ataupun first leg dia telah dipecahkan oleh second leg dia, ataupun kita panggil sebagai engulf. Sebab itulah nama dia triple top engulfing. Triple top yang telah di-engulfkan, ataupun kakinya telah di-engulf. Engulf ni maksudnya apa? Engulf ni dia telah dimakan
kan, macam tu. Jadi untuk contoh yang kedua ni adalah triple top engulfing continuation. Untuk triple bottom korang terbalikkan je lah. So setup reversal ni dia akan duduk dekat end of trend ataupun dekat penghujung trend ataupun dekat tempat tanda-tanda pertukaran trend. Dan untuk triple top engulfing continuation pula dia akan duduk dekat tengah-tengah trend tu ataupun masa trend tengah bergerak dia akan follow trend. Tapi untuk reversal ni dia akan melawan trend. So tu je beza. Reversal dengan continuation ni dia cerita berkenaan kedudukannya dekat dalam market structure. Jadi dalam bentuk market structure, triple top ataupun bottom engulfing ni boleh kelihatan seperti gambar rajah di bawah. So sini adalah low, high, higher low, higher high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dekat sini high yang paling tinggi memang dia tak habis. So dekat sini lower low dia akan buat correction. So dekat sini dah tak jadi lower low, dia akan pindah dekat sini. Kemudian dia pecah, dia teruskan lah benda lower high, lower low apa semua tu. Korang ingat sendirilah market structure cara nak penandaan dia. So dekat sini kalau triple top engulfing continuation ni dia akan duduk dekat tengah-tengah trend. Masa trend tengah bergerak ni dia akan duduk dekat situ. Nampak tak? Ada 1, 2, 3. Ada 3 kepala. Lepas tu kaki dia telah dipecahkan macam ni. First leg, second leg dia. Kemudian dia turun. Bila dia dah tak boleh nak turun dah, dia akan menghasilkan lagi triple bottom engulfing reversal. So ada 3 kepala kat sini. So ada engulf first leg pula. So first leg telah di-engulf oleh second leg. So ni adalah triple bottom engulfing reversal. Kemudian bila dia dah bertukar trend, dah jadi uptrend, so dekat sini akan berlaku triple bottom engulfing continuation. So kat sini ada 1, 2, 3 kepala. Kepala bapak kau. Lepas tu dekat sini first leg telah di-engulf oleh second leg. Nampak tak? Di-engulf. So kita boleh masuk dekat third bottom ni. Kat sini pun boleh masuk kat third bottom ni. Kat sini boleh masuk dekat third top ni. Kemudian bila dia naik, dia tinggi lagi daripada bukit. sampai dia dah tak boleh nak naik dah, dia menghasilkan triple top engulfing reversal pula. So ada 3 kepala. Kaki yang pertama telah di-engulf oleh kaki yang kedua. Kemudian dia buat penurunan. Kalau korang tengok dekat sini, ni adalah high, low, higher high. Tapi higher low tidak terbentuk lagi. Dan kalau dia nak melakukan structure breaker, dia mesti break kat sini. Dan tanpa adanya structure breaker, korang dah boleh masuk dah. Ataupun dia duduk dekat dalam range ke, korang dah boleh buat kemasukan. Sebab pattern triple top tu sendiri adalah simbol price action. Kalau dalam bentuk triple top engulfing lah, kalau dalam bentuk engulfing, dia sendiri ada tenaga dia ataupun ada momentum dia sendiri untuk dijadikan sebagai entry point. Jadi dalam bentuk market structure yang saya lukis ni dalam keadaan di mana semua pattern yang wujud hanyalah triple top engulfing. Tapi dalam market sebenar, dia boleh jadi bentuk triple top engulfing, dia boleh jadi triple top in range, dia boleh jadi double top, dia boleh jadi Quasimodo, dia boleh jadi head and shoulder, dia boleh jadi macam-macam pattern dekat setiap-setiap tempat ni. Tapi apa yang saya cuba nak bagi tahu sekarang adalah pattern yang berlaku dekat end of trend, kita boleh panggil dia sebagai reversal. Pattern yang berlaku di dalam trend, kita boleh panggil dia sebagai continuation. Jadi macam biasa, untuk dapatkan gambaran yang lebih jelas, kita akan tengok dekat dalam chart lah. Jom. Jadi dekat sini saya jumpa satu triple top engulfing dalam bentuk reversal. Sebab dia berlaku dekat tempat yang tinggi. Ni kenaikan. Dan dekat sini lah dia berlaku triple top dia. So jom kita lukis. Okay, so ni kita punya first top. Dia punya first kaki, second top, second kaki, third top. Lepas tu dia kembali ke neckline. Dia tak ada neckline. Neckline dia dekat sini. Boleh jugalah. Lepas tu dia turun terus sampai sini. Ni korang boleh lah nak buat TP1, TP2. Tapi selalunya saya akan target sampai sini terus lah untuk setup macam ni. Sebab dia adalah reversal signal. So dia boleh pergi jauh lah selalunya. Nak lagi kalau korang boleh tambah dengan price action, memang pergi jauh lah. Jadi kita ukur dia punya peak candle ni. Sebab dia adalah base yang dipecahkan dengan berapa candle? 3 candle lah. 3 candle. So kita boleh ambil peak candle dekat sini sebagai kita punya zone. Tarik sampai hujung sini. Terus tengok 2 kali ganda, kiri kanan 2 kali ganda. Maksudnya kita boleh ambil dia sebagai pucuk ataupun kepala untuk kita punya triple top. Sebelum dia jadi triple top, dia jadi double top dulu. Kat sini double top dah settle. Dia datang semula untuk bagi peluang kat kita untuk entry triple top. Banyak sangat, terbelit-belit lidah.
So kat sini korang dah TP 40 pip, datang lagi korang trade lagi. Dia benefit bila korang tahu macam-macam jenis pattern ni, korang boleh entry lagi tanpa segan silu. Sebab pattern-pattern ni menghasilkan signal untuk korang. Jadi dengan adanya signal-signal daripada pattern ni, korang dah tak perlu dah nak bayar orang untuk signal VIP ke, signal mengarut-ngarut ke. Sebab korang sendiri boleh buat signal tu dengan analisa pattern-pattern ni dekat dalam market. Bila muncul pattern ni, boleh entry. Bila muncul pattern ni, boleh entry. So dah tak perlu mengharapkan pada makhluk lain. Okay. So kita buat penandaan untuk entry kita. So ni kita punya entry, ni kita punya SL, kemudian ni adalah kita punya paras neckline. Sini kita punya TP lah. So ni first top, second top. So ni kita punya third top lah, ataupun entry kita. Okay, so ni kita punya entry level based on peak candle pada first top. So dekat sini SL, sini pula adalah neckline. Sini korang boleh jadikan korang punya TP lah. So first leg, second leg. Okay, so inilah triple top engulfing jenis reversal. Sekarang kita nak cari triple bottom engulfing jenis reversal pula. Okay, dekat sini ada satu contoh untuk triple bottom engulfing untuk setup reversal. Nampak tak penurunan dia turun. Dia duduk bawah bukit. Kemudian dia membentuk triple bottom dekat sini. Jom kita buat penandaan. So dekat sini kita boleh ambil dia sebagai peak candle untuk kita punya first bottom, dan kita tarik. Nanti kita akan nampak dan kita kira ratio dia cukup tak. So daripada kiri pun 1:1, kanan pun 1:1. Jadi ni valid lah untuk kita ambil sebagai peak candle. So ni adalah kita punya first bottom, first leg, second bottom, second leg, third bottom. Lepas tu kembali ke neckline. Untuk penandaan entry, okay, kita boleh entry dekat sini, SL dekat sini. Ni adalah kita punya neckline, korang boleh jadikan sebagai TP1. Dan ni adalah korang punya second leg, korang boleh jadikan sebagai TP2. So kalau korang tengok kat sini, second leg telah memecahkan first leg. Jadi dia bolehlah jadi triple bottom untuk setup triple bottom engulfing. So kita tanda kejap. Kat sini saya dah tanda first bottom, second bottom, third bottom. Dan third bottom ni adalah kita punya entry. Dan dekat sini adalah first leg, sini second leg. Ni pula adalah paras neckline yang ditentukan daripada first leg. Dan TP kedua kita ditentukan oleh second leg. Dan entry level kita ditentukan oleh peak candle pada first bottom. So configuration dia adalah A, B, C, D, E, F. Ataupun first bottom, neckline, second bottom, neckline, third bottom, kembali ke neckline. Okay? Okay. Jadi sekarang kita nak tengok untuk setup triple top engulfing dengan triple bottom engulfing untuk setup continuation pula. Jom. Okay, dekat sini ada satu contoh untuk setup triple top engulfing untuk setup continuation, dan dia berlaku dekat tengah-tengah trend ni lah. Okay, kalau korang tengok, ni saya tanda sikit. Ni low, high, lower low, lower high, lower low. Lepas tu mana lower high? Dekat sini lah berlaku triple top engulfing. Jom kita lukis. So first top dia memula daripada sini. Dia adalah jenis candle yang break dengan satu candle. So kita akan ambil base ni lah, tarik. So kat sini kita ada first top, second top, third top. Ni terlajak ni tak apa, sebab kalau korang guna SL memang kena SL. Kalau korang menggunakan sistem cut loss macam saya, selagi price tak close dekat luar daripada zone, kita akan hold position. So sepatutnya dia just naik, lepas tu dia turun balik. Kemudian ni adalah dia punya first leg, ni adalah second leg dia lah. Dekat sini kita punya entry, kat sini kita punya SL. Ngam-ngam kena SL. Lepas tu dekat sini adalah kita punya neckline. Kat sini pula kita punya TP TP dekat sini. TP second leg. Kita ambil point paling rendah. So sini adalah first top, second top. Dekat sini pula third top untuk kita punya entry. Sini dia punya first leg, second leg, neckline. Okay, sini pula TP. Okay. So configuration dia first top ke neckline, second top ke neckline, kemudian third top kembali ke neckline, ataupun A, B, C, D, E, F. Walaupun terlajak ke bawah, tapi dia mesti kena bersentuhan dengan neckline. Kalau tak bersentuhan, dia tak boleh panggil sebagai triple top lah. Sebab triple top kena ada 3 kepala, 2 kaki. Kaki tu panjang ke pendek tak kisah, janji ada 2 kaki. Dan kaki tu mesti bersentuhan dengan neckline untuk dia boleh dipanggil sebagai kaki lah. Okay. Dekat sini adalah lukisan yang kita buat minggu lepas ke, ataupun siri-siri yang lepas. Dah siap tanda dia punya structure. Dan dekat sini ada configuration untuk triple bottom engulfing dengan keadaan di mana dia melakukan continuation lah, ataupun dekat tengah-tengah trend. So jom kita buat penandaan. Jadi kat sini point paling tinggi adalah dekat ni lah, candle biru ni. Dan candle biru ni tak dapat memakan candle merah sebelah dia, maka dia telah menjadi peak candle.
So kita tarik sampai ke ujung, terus korang boleh nampak dia punya first bottom, second bottom, third bottom. Tapi kita nak tengok peak candle ni valid tak untuk kita guna. Kiri kanan 2 kali ganda. So kita boleh gunalah. Dekat sini kita punya first leg, sini adalah second leg kita. Jadi sekarang kita boleh buat penandaan untuk dia punya entry. Ni entry, ni pula dia punya SL, ni adalah dia punya neckline, ni dia punya TP dekat second leg lah. Okay, first bottom, second bottom, third bottom ataupun kita punya entry. Okay, kat sini first leg, ni second leg, kat sini neckline, sini kita punya TP. Ni entry level kita akan based on peak candle first bottom. Ni peak candle first bottom, ni adalah kita punya reference untuk entry. Ni pula adalah kita punya SL. Jadi dah complete bentuk-bentuk pasangan yang ada dalam market structure untuk setup triple bottom engulfing dengan triple top engulfing dalam versi continuation dengan reversal lah. Semua kita dah tunjuk contoh dekat chart. Harap korang boleh practice lah benda yang saya tunjuk ni. Tak kisah time frame mana-mana, tak kisah pair apa-apa. Korang cari je pattern yang macam saya tunjuk ni. Configuration dia second leg telah memecahkan first leg, tapi kepala mesti sama aras. Sama aras macam mana? Dia memanglah ada turun naik, tapi dia mesti di dalam zone first bottom ataupun first top. Sama ada dekat dalam peak zone ataupun dalam base zone. Okay? Okay. Triple top atau triple bottom bukan sahaja boleh dilihat dalam bentuk structure, malah turut boleh digunakan sebagai price action. Walaupun begitu, topik berkenaan price action akan dibincangkan setelah kita mengenali dan mempelajari segalanya berkenaan nature of price. Dalam price tu ada bentuk dia, ada sifat dia. So kita dah kenal nature of price tu sendiri, barulah kita boleh belajar price action. Price action boleh diibaratkan seperti ilmu bercakap atau membaca, manakala pengenalan berkenaan price ataupun nature of price ni boleh diibaratkan seperti mengenal abjad A, B, C, D hinggalah ke Z. Ayat mudahnya, we are not ready to read. Aku berisi when badan aku keren sebab aku pancing sebab aku keren sebab aku berisi aku pancing aku boleh kau ikan sebab tu aku keren. Peringkat sekarang yang korang tengah belajar dengan saya dah siri ke berapa ni? 39 ke siri ke 40? Saya pun lupa dah banyak sangat sirinya. Sekarang kita tengah belajar ABC baru. Belum belajar membaca lagi. Mungkinlah korang rasa dah susah kan. Siapa cakap senang? Mit 4 Frauen in der Tagesschicht. Das haben wir für 60.000 Mark damals übernommen oder die Teilhaberschaft gekauft. Ja? Und naja, und dann nach 2 Monaten waren es dann 27 Damen. Das hat ja auch irgendwo eine Herausforderung mit Reis, oder? Hast du ein Problem? Geh weiter. Sebab tu lah bila nak jadi trader ni, kenapa income dia besar? Sebab berapa banyak masa yang korang invest untuk belajar. Dah lah nak kena ada modal sendiri apa semua. Lepas tu nak kena lawan dengan market yang bukannya static, sentiasa berubah-ubah. Hari ni dia tunjuk bentuk triple bottom engulfing, esok pula dia jadi triple bottom in range. Tiba-tiba pula dia keluar compression. Lepas dah compression, ingat nak sell, rupanya dia buat compression liquidity. So market ni dia bukan bersifat statik, dia bersifat dinamik. Tapi dalam dinamik dia pun, dia bukan sesuatu yang random. Semuanya berulang-ulang, cuma bentuk dia je berbeza-beza. Dan sebelum price nak buat sesuatu, dia akan cuba bercakap dengan korang. Dia akan cuba nak bagi tahu dekat korang apa yang dia nak buat. Listen. Dan percakapan di antara seorang trader dengan chart tu nama dia price action. Price action dia bagi tahu apa action yang dia nak buat. Tapi kalau korang tak dapat baca apa yang dia nak bagi tahu, maka korang termasuk golongan yang tidak tahulah, tak tahu apa yang dia cakap. Korang pun masuk kena hentam. Price dah cakap dah aku nak pergi sini, tapi korang pergi lawan dia buat apa? I don't know. Tapi itulah bahasa dia memang macam tu lah. Bahasa price ataupun price action. Apa benda saya mengapu ni? Korang suka ke tengok saya mengapu? Untuk video kali ini sampai sini saja kita punya pembelajaran untuk triple bottom in range dengan triple top in range. Dia terbelit-belit lidah nak sebut nama dia. Tapi benda yang tu kita akan belajar minggu depan lah. Kalau korang suka video ni boleh tekan button like. Kalau korang ada nak tanya apa-apa boleh komen kat bawah. Dan video ni disponsor oleh Hot Forex. Kalau korang nak support kita punya sponsor, korang boleh register akaun melalui affiliate link di bawah. Dan boleh WhatsApp admin saya untuk confirmkan korang tim Hanzo ataupun tidak. Dan saya bagi tahu awal, saya ni memang pemalas orangnya. Saya jenis kalau saya buat sesuatu benda saya tak boleh nak konsisten. Saya akan pergi main game apa semua. So saya dapat konsisten buat siri belajar ni disebabkan sponsor kita lah. So kalau korang dapat terus support kita punya sponsor, InsyaAllah lah saya akan keep on going buat siri belajar ni. Kalau tak saya akan start main game lah.
my day. He because it from. Oh my god. Kalau korang nak tahu, saya pun dah start buat YouTube channel untuk main game. Jangan sampai saya full time dekat sana, okay? Dekat situ saya just free time saja. Kalau korang nak tengok saya main game, boleh lah tengok dekat channel ni ke ni. Saya letak link kat sini, dia keluar. Kalau tak keluar, korang tengoklah dekat sini. Ni Hanzo Play Games, boleh cari. Saya main game biasa-biasa je. Korang boleh tengok lah. So saya tak nak mengapu lah. Assalamualaikum, bye. Jangan lupa subscribe. Subscribe dulu, baru bye. Bye.